الحمد لله القائل وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Tunaikanlah segala suruhan Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah segala larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kehidupan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sesuatu yang membangkitkan kemarahan umat Islam hari ini adalah dengan sikap beberapa orang dalam masyarakat kita yang tidak peduli dengan kesucian agama Islam dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersebar baru-baru ini bagaimana agama Islam dipersendakan dengan jenaka dan komedi. Muncul pula orang Islam yang sanggup menghina Nabi terakhir, makhluk termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama dahulu kecoh di dunia dengan sikap Charlie Hebdo di Perancis yang sikapnya kurang ajar melukis kartun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kejadian penembakan yang menggemparkan dunia. Dengan mukaddimah ini, mimbar pada hari ini akan memperkatakan tentang jangan hina Islam dan jangan hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Jumaat yang dihormati sekalian, apabila ada seseorang yang dengan terang-terang menjadikan agama sebagai komedi dengan mengolok-olokkan ajaran Islam, merendahkan Al-Quran seolah-olah tidak ada harga baginya walaupun seorang Muslim, menganggap remeh dengan hukum hakam Islam, secara terang-terangan menghina agama Islam dengan berbagai kalimah penghinaan dan mencaci agama yang suci ini, maka ia jelas termasuk dalam jenayah penghinaan agama Islam. Termasuklah dalam kategori ini perbuatan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi terakhir, Nabi umat Islam, makhluk termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ucapan seperti menyamakan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan perumpamaan atau kata-kata yang jelek dan negatif adalah jelas sebagai penghinaan terhadap junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan jenayah ini juga adalah menyakiti umat Islam di seluruh negeri atau negara, bahkan dunia. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada manusia peringatan tentang larangan menghina Allah dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 12, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innakathu aymanahum min ba'di 'ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Dan jika mereka mencabuli sumpahnya sesudah mengikat perjanjian setia, dan mereka pula mencela agama kamu, maka perangilah ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin kaum yang kafir itu, kerana sesungguhnya mereka tidak menghormati sumpah janjinya, supaya mereka berhenti, yakni dari kekufuran dan bertaubat. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa jelas
perbuatan menghina agama itu amat dilarang sama sekali. Bahkan akibat menghina agama itu, orang tersebut diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperangi. Hadirin sidang Jumaat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 61, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzuna Rasulallahi lahum 'adzabun alim. Orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Apakah ada yang masih tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang perih ini? Islam bukan sahaja melarang umatnya menghina agama sendiri, bahkan menghina agama lain juga amatlah dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 108, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah, kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Hadirin sekalian, perbuatan menjadikan agama Islam dan Allah Subhanahu wa taala serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan jenaka, komedi dan bahan olok-olok yang mempersendakan juga termasuklah dalam larangan dan perlu dipandang serius oleh umat Islam. Bahkan termasuk juga perbuatan mempersendakan ayat-ayat suci Al-Quran dan membuatkan seolah-olah ia bukan kalamullah yang mulia, merupakan satu jenayah juga. Firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah At-Taubah ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Dan jika engkau bertanya kepada mereka tentang ejekan-ejekan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-main. Katakanlah, patutkah nama Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu memperolok-olok dan mengejeknya? Ayat ini jelas menunjukkan larangan mempersendakan agama yang mulia ini. Perbuatan berkomedi dengan hukum hakam Islam, ayat-ayat Al-Quran yang dihafaz serta meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah jelas perbuatan itu benar-benar menghina agama. Bahkan Al-Imam Al-Qadhi Iyad, seorang ulama besar pada kurun ke-6 Hijrah, menukilkan melalui kitab Asy-Syifa bi-Ta'rif Huquq Al-Mustafa, apa-apa bentuk ucapan atau perbuatan yang terdapat cacian, merendahkan atau mengaibkan kesucian diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nasabnya, agamanya, sifatnya atau apa-apa yang berkaitan dengannya, maka perbuatan itu dapat menyebabkan pelakunya gugur iman. Maka berhati-hatilah dengan kata-kata atau perbuatan kita, wahai umat Islam sekalian. Hadirin sekalian, justru perbuatan durjana ini adalah termasuk dalam jenayah menurut enakmen jenayah syariah Selangor pada tahun 1995 Seksyen 10 tentang menghina atau menyebabkan dipandang hina agama Islam, menyatakan sebagai berikut: mana-mana orang yang dengan perkataan yang dapat didengar atau dibaca atau dengan lukisan, tanda atau bentuk lain gambaran yang tampak atau yang dapat dilihat atau dengan apa-apa cara yang lain. Yang pertama, menghina agama Islam atau menyebabkan agama Islam dipandang hina. Yang kedua, mempersendakan
mengajuk-ajukkan atau mencemuh amalan atau upacara yang berhubungan dengan agama Islam. Dan yang ketiga, mempersendakan atau menyebabkan dipandang hina mana-mana undang-undang yang sedang berkuat kuasa di negeri ini yang berhubungan dengan agama Islam adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Seksyen 9 pula menyatakan mana-mana orang yang dengan kata-katanya atau perbuatannya mempersendakan, menghina, mencemuh atau menyebabkan dipandang hina ayat-ayat Al-Quran atau hadis adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Oleh itu, perlulah kita berhati-hati dengan segala ucapan atau kalam kita agar tidak mengeluarkan apa-apa gurauan yang tidak menjaga sensitiviti agama. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berdasarkan hukum syarak dan perundangan di negeri Selangor ini, khatib ingin menegaskan kepada segenap rakyat Selangor agar senantiasa menghormati hukum syarak, keputusan fatwa dan undang-undang yang diwartakan di negeri ini. Mimbar juga mengingatkan kepada segenap hadirin yang dimuliakan agar senantiasa bertindak mengikut undang-undang. Hadirin yang dimuliakan, mengakhiri khutbah ini, marilah sama-sama kita menghayati tausiah dan mengambil pengajaran untuk dijadikan pedoman. Antaranya yang pertama, hukum menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk niat, perbuatan dan perkataan ini dihukumkan murtad dan kafir. Pelakunya hendaklah bertaubat dan mengisytiharkan taubatnya. Yang kedua, umat Islam hendaklah menyedari bahawa menghina Islam akan diazab selama-lamanya. Yang ketiga, umat Islam hendaklah bersyukur di atas kurniaan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perkara yang tidak diredai oleh Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat, dan menyediakan untuk mereka azab seksa yang menghina. Surah Al-Ahzab ayat 57. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.